Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 3 akan membentangkan tentang cabaran ajaran sesat. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu saya, Afiqah Dalila binti Hamdan, pembentang yang pertama. Pembentang yang kedua adalah Nur Aini Syahirah binti Azlan. Pembentang yang ketiga pula adalah Natrah binti Muhammad Qayyum Japri. Pembentang seterusnya adalah Natasha Hairani binti Mahadi. Dan pembentang terakhir adalah Syazza Afina binti Muhammad Asmadi. Okey, apakah itu ajaran sesat? Ajaran sesat adalah ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang-orang Islam atau orang-orang bukan Islam yang didakwanya berdasarkan kepada ajaran Islam atau didakwa tidak berlawanan dengan dasar-dasar ajaran Islam, tetapi sebenarnya ajaran atau amalan tersebut adalah berlawanan dengan akidah dan syariah Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ataupun bahasa ringkasnya adalah ajaran yang terpesong daripada akidah atau syariat agama Islam. Perkara ini boleh termasuk kepada interpretasi yang salah terhadap ajaran agama atau kepercayaan, penyebaran informasi yang tidak akurat, manipulasi oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan peribadi ataupun politik. Okey, apakah isu dan masalah kepada ajaran sesat ini? Isu dan masalahnya adalah prinsip atau kepercayaan yang menjadi asas kepercayaan dan pengamalan kepada kumpulan-kumpulan ajaran sesat. Antara prinsip-prinsipnya adalah mengingkari rukun iman dan rukun Islam, melakukan pentafsiran Al-Quran tanpa kaedah yang betul, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir, mengubah asas-asas ibadah yang telah ditetapkan syarak, mengingkari kandungan atau kebenaran Al-Quran, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran dan meyakini atau mengikut akidah yang bercanggah dengan syarak. Perkara-perkara seperti ini boleh mencemari kesucian Al-Quran dan kesucian agama Islam. Implikasi daripada ajaran sesat ini bukan sahaja terkesan kepada agama, malah individu terbabit semata-mata, serta turut memberi kesan kepada anggota masyarakat. Gambar ini adalah sumber dari Keratan Akbar. Gambar ini menunjukkan sejak 1950 hingga 2023 terdapat 154 ajaran difatwakan sebagai ajaran sesat di Malaysia. Penyebaran ajaran sesat mungkin dapat dikekang jika setiap individu Muslim berwaspada dan meningkatkan pengetahuan agama menerusi cara yang betul serta mengelak diri daripada dipengaruhi oleh kumpulan tertentu yang kebanyakannya mempunyai agenda peribadi. Ajaran sesat merujuk kepada pemahaman atau keyakinan yang menyimpang dari norma-norma keagamaan atau moral yang umum diterima oleh masyarakat. Kesannya boleh melibatkan individu secara peribadi, masyarakat dan dalam beberapa kes mungkin juga mencetuskan konflik atau keganasan. Dalam konteks ini, kita akan meneroka kesan ajaran sesat dari berbagai sudut, menelidik bagaimana ia boleh mempengaruhi kehidupan individu dan masyarakat. Ajaran sesat seringkali mempunyai kesan yang mendalam terhadap individu yang terlibat. Salah satu kesan utama adalah perubahan dalam aspek pemikiran dan kepercayaan mereka. Individu yang terjerumus ke dalam ajaran sesat mungkin mengalami transformasi dalam nilai-nilai dan prinsip hidup mereka. Mereka mungkin kehilangan daya tahu hati dan menjadi lebih mudah dipengaruhi oleh pemimpin atau pengasas ajaran sesat tersebut. Ini boleh menyebabkan mereka mengabaikan nilai-nilai moral dan etika yang dianggap biasa oleh masyarakat. Selain itu, kesan psikologi juga boleh menjadi ketara. Individu yang terlibat dalam ajaran sesat mungkin mengalami tekanan mental dan emosional akibat tekanan daripada kelompok atau pemimpin ajaran sesat tersebut. Mereka mungkin mengalami kehilangan identiti dan kebingungan kerana cuba menyesuaikan diri dengan pandangan baru yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai sebelumnya.
kesan ajaran sesat juga merambat kepada kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat yang terlibat dengan ajaran sesat boleh mengalami perpecahan dan ketegangan. Keluarga mungkin berpecah belah apabila beberapa ahli keluarga menyokong ajaran sesat sementara yang lain menentangnya. Di samping itu, kesan sosial juga boleh melibatkan hubungan antara individu dengan masyarakat umum. Individu yang terlibat dengan ajaran sesat mungkin diasingkan atau dicemooh oleh masyarakat yang tidak memahami atau menolak ajaran tersebut. Selain itu, kesan jangka panjang ajaran sesat boleh melibatkan keselamatan dan keamanan masyarakat. Beberapa kumpulan yang mengamalkan ajaran sesat mungkin menjadi ancaman kepada keamanan negara atau masyarakat. Kejadian-kejadian ekstrim seperti serangan atau tindakan keganasan boleh timbul apabila individu atau kumpulan tersebut mengambil tindakan yang ekstrim demi menegakkan ajaran sesat mereka. Pentingnya untuk diingatkan bahawa kesan ajaran sesat tidak hanya bersifat negatif. Beberapa individu mungkin mencari keselamatan dan ketenangan dalam ajaran sesat, mencari jawapan kepada pertanyaan-pertanyaan kehidupan yang kompleks. Oleh itu, pendekatan untuk menangani ajaran sesat seharusnya tidak hanya bersifat punitif tetapi inklusif dengan memberikan pendidikan dan pemahaman kepada individu yang terlibat. Secara keseluruhan, ajaran sesat boleh memberikan kesan yang serius terhadap individu dan masyarakat. Kesannya boleh melibatkan perubahan dalam pemikiran, kepercayaan dan tingkah laku individu serta mencetuskan konflik dan keganasan dalam masyarakat. Oleh itu, perlu ada usaha yang berterusan untuk memahami dan menangani ajaran sesat dengan bijak, sekaligus melibatkan pendekatan yang holistik dan inklusif untuk mencapai pemulihan dan keselamatan masyarakat. Seterusnya, saya akan menerangkan waktu ajaran sesat mula tersebar. Akhir zaman ini telah timbul banyak perkara yang boleh merosakkan iman seseorang. Zaman ini dikenali sebagai zaman yang melahirkan kejahilan manusia, terutamanya umat Islam. Antara perkara yang hangat dibincangkan di Malaysia merupakan perkembangan ajaran sesat di negara ini. Ajaran sesat ini telah lama berkembang di Malaysia iaitu sebelum tahun 1950-an lagi. Ajaran sesat ini merupakan ajaran sama ada dari aspek ibadah, akidah dan pegangan hidup yang bertentangan dengan syariah Islam. Antara punca-punca berlakunya ajaran sesat ini adalah masyarakat mempunyai akidah yang rapuh dan kurangnya ajaran agama dalam diri masyarakat. Ajaran agama merupakan aspek yang penting dalam membentuk sahsia dan akhlak seseorang. Kebanyakan mereka jahil dalam ilmu agama sehingga mereka tidak dapat membezakan perkara yang hak dan juga yang batil. Sekarang ini, budaya hedonisme semakin berleluasa sehingga mereka mengabaikan hukum agama. Hedonisme ini merupakan budaya yang mengutamakan hiburan semata-mata. Oleh itu, pentingnya masyarakat untuk mempunyai akidah yang teguh supaya tidak dimurkai oleh Allah dan terlibat dengan ajaran sesat ini. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, iaitu jalan yang engkau telah anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan yang sesat. Surah Al-Fatihah, surah pertama, ayat 6 hingga 7. Bukan itu sahaja, sistem penguatkuasaan undang-undang yang longgar menyebabkan ajaran sesat ini tersebar dengan pesat dan meluas kerana segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab ini tidak takut akan hukuman yang bakal mereka hadapi sekiranya tertangkap. Tambahan pula, undang-undang merupakan salah satu kunci kemakmuran negara. Dengan sistem penguatkuasaan undang-undang yang longgar, mereka lebih berasa selesa untuk memperluaskan fahamannya yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar itu kepada orang ramai, dan seseorang yang lemah tentang ilmu agama pasti akan senang untuk terpengaruh dengan ajaran sesatnya itu.
Di samping itu, jika kita lihat para pembesar yang pentadbir negara kita pada era kemodenan kini, kebanyakan daripada mereka ini lebih mementingkan kerjaya dan poket sendiri daripada memikirkan masalah yang dihadapi oleh umat Islam di Malaysia, iaitu penyebaran fahaman yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang sebenar. Dengan sistem penguatkuasaan undang-undang yang longgar dan pentadbiran yang lemah menyebabkan faktor utama pihak mereka berani untuk menghasut dan memutarbelikkan fahaman masyarakat Islam yang lemah tentang agama supaya terjerumus sama seperti mereka yang beranggapan seolah-olah mereka itu benar sebenar-benarnya. Selain itu, masyarakat Islam juga suka mengambil jalan yang mudah dalam memahami agama sehingga timbulnya salah faham dalam agama. Mereka suka memilih pendapat yang mudah, lagi syas dalam menyokong pendapat dan amalan yang mereka lakukan. Mereka tidak bertanya atau merujuk kepada orang yang lebih arif tentang agama, namun mereka membuat kesimpulan sendiri mengikut hawa nafsu. Ilmu asas dalam Islam seperti akidah, syariah dan akhlak ditinggalkan dan banyak membuat kesimpulan dalam tafsiran yang bebas dalam agama. Hal ini boleh menimbulkan perselisihan atau perbezaan yang boleh menyebabkan pergaduhan, malahan ajaran sesat juga boleh berlaku. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh memberi pendapat atau hukum mengikut hawa nafsu, namun harus berpandukan kepada Al-Quran dan hadis. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa, maksudnya, kemudian jika kamu berbantah-bantah berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya, As-Sunnah. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. An-Nisa ayat ke-59. Akhir sekali, wujudnya segelintir pengikut yang mempunyai gangguan mental menimbulkan pelbagai khayalan dan lintasan. Golongan ini terpengaruh kerana faktor psikologi dan mental seperti tekanan perasaan dan masalah kehidupan serta rumah tangga. Apabila ia bertemu atau diperkenalkan dengan individu yang salah, maka ia yakin bahawa guru itu boleh dijadikan sebagai tempat bergantung dan sebagainya. Sekian daripada saya, pembentangan ini akan diteruskan oleh Syaza. Yang pertama ialah peranan individu. Peranan individu dalam mengenali, memahami dan melawan ajaran sesat serta perilaku menyimpang dimulai dengan proses pendidikan. Ilmu dianggap sebagai cahaya, panduan dan perlindungan bagi umat Islam. Dalam ajaran Islam, salah satu bentuk ibadah paling penting dan ketaatan tertinggi yang dianjurkan adalah melalui perolehan ilmu, khususnya ilmu-ilmu syariah atau pengetahuan yang terkait dengan keyakinan dan praktik Islam. Pelbagai kelas dan ceramah agama serta pelbagai penerbitan buku telah disediakan di pelbagai pihak demi masyarakat sebagai inisiatif untuk setiap individu, tidak kira tua atau muda. Antara bahan bacaan, khususnya buku-buku seperti di skrin ini, iaitu Ajaran Sesat daripada Wan Muhammad Azam Muhammad Amin, Fatwa Keberkesanannya Memerangi Ajaran Sesat di Malaysia daripada Farah Wahidah Muhammad Yusof, dan Ajaran Sesat Mengenai Jalan yang Terpesong daripada Engku Ahmad Zaki, Engku Alwi. Bukan itu sahaja, pelbagai lagi artikel-artikel menarik serta laman akhbar yang sentiasa dikemaskinikan akan isu semasa, terutamanya hal-hal berkaitan agama untuk dibaca. Oleh yang demikian, setiap individu mestilah mula menguasai ilmu, memiliki kemampuan untuk memainkan peranannya sendiri dalam memberikan pemahaman dan kesedaran kepada anggota keluarga, rakan-rakan dan masyarakat mengenai ajaran-ajaran atau pemahaman yang menyimpang dan sesat. Kedua ialah peranan individu, tidak kira institusi pendidikan atau agama. Sesungguhnya institusi sangat berperanan dalam membasmi ajaran sesat. Tetapi bagaimanakah mereka boleh terlibat? Pendidikan memiliki kepentingan dan impak yang sangat besar dalam perkembangan individu, masyarakat dan negara. Pendidikan yang bermutu dapat memberi ilmu pengetahuan yang berkualiti lantas menjamin kehidupan yang baik. Fokus utama dalam memperkenalkan individu dan masyarakat kepada Tuhannya dan mendedahkan kepada syariatnya ialah aspek yang paling penting dalam proses pendidikan. Walaupun ia kelihatan remeh, namun ajaran jelas bertentangan dengan asas agama ini masih mampu menarik jumlah pengikut ramai, sedangkan tahap pemikiran masyarakat di negara ini pada umumnya sudah maju.
Justifikasinya, pendekatan berlandaskan agama yang benar, khususnya agama Islam, haruslah diterapkan dalam pendidikan di setiap institusi. Tidak kira jika pelajar ini mengambil bidang pengajaran yang tiada kaitan dengan agama ataupun sastera, agar pelajar-pelajar ini dapat mencapai kualiti hidup yang terbaik dan dapat berfikir secara rasional agar tidak terjebak dalam kesesatan agama yang sentiasa diwujudkan dari semasa ke semasa. Antara usaha lain yang telah dilaksanakan untuk menangani ajaran-ajaran sesat ini, kerajaan turut berinisiatif dengan mewujudkan kerjasama antara badan-badan kerajaan untuk membantras penyebaran ajaran sesat di Malaysia. Hasil kerjasama tersebut, pusat pemulihan akidah telah diwujudkan yang bertujuan untuk memperbetulkan dan mendidik balik mereka yang pernah menjadi pengikut kepada ajaran sesat untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Di Malaysia terdapat beberapa buah pusat pemulihan akidah seperti Pusat Pemulihan Akidah Jelebu, Negeri Sembilan dan Pusat Pemulihan Akidah Ulu Yam Selangor. Pusat pemulihan ini akan menempatkan mereka yang disabitkan kesalahan jenayah berkaitan akidah. Selain itu, kerajaan juga melaksanakan pelbagai program pendidikan untuk mengukuhkan lagi pemahaman agama yang benar dan meningkatkan kesedaran terhadap ajaran sesat. Ini adalah kerjasama antara kerajaan dan juga Kementerian Pendidikan dalam pelaksanaan program. Hal ini kerana pengaruh ajaran sesat dapat ditangkis dengan kefahaman Islam yang sebenar melalui proses pembelajaran secara formal atau tidak formal. Seterusnya, usaha lain yang telah dilakukan adalah penglibatan pertubuhan bukan kerajaan ataupun lebih dikenali sebagai NGO. NGO memainkan peranan penting dalam menangani ajaran sesat dengan membawa berbagai manfaat dan kepentingan. Peranan NGO dalam menangani ajaran sesat di Malaysia bergantung kepada fokus dan misi masing-masing organisasi. Terdapat beberapa NGO terlibat. Yang pertama adalah Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia, juga dikenali sebagai Muafakat. Pertubuhan ini terkenal di Malaysia yang sering membuat wacana dan seminar mengenai Islam sebagai agama bagi Malaysia. Muafakat berteraskan akidah Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, mazhab Imam As-Syafi'i. Mereka juga terkenal sebagai sebuah golongan yang tegas menentang fahaman sesat Syiah dan juga penyebaran agama lain terhadap orang Islam. Untuk menangani ajaran sesat daripada terus berleluasa, Muafakat terlibat menganjurkan program-program tentang fahaman ahli sunnah wal jamaah dan ajaran sesat Syiah. Seterusnya, Ikatan Muslimin Malaysia ataupun ISMA merupakan sebuah badan bukan kerajaan Malaysia yang berfahaman ultra konservatif dan Islamis. Visi pertubuhan ISMA adalah menjadi gerakan Islam yang kuat dan berpengaruh. Peranan ISMA juga adalah memberi kesedaran terhadap masyarakat akan pengaruh liberalisme, fahaman Syiah, Kristenisasi, dan isu-isu sosial. ISMA telah memperkenalkan slogan membina umat berganda untuk menyambut umat Islam di Malaysia agar cakna terhadap dua perkara. Perkara pertama adalah umat Islam perlu berwaspada dengan agenda musuh Islam yang ingin merosakkan akidah umat Islam. Manakala perkara yang kedua ialah umat Islam mestilah memelihara identiti Islam itu sendiri serta perlu merancang agenda yang tersendiri bagi menangkis agenda musuh-musuh Islam. Akhir sekali, sebelum mengakhiri pembentangan kami, apa yang dapat disimpulkan ialah semua pihak perlulah berganding bahu untuk membantras ajaran-ajaran sesat yang semakin berleluasa di negara kita. Usaha yang diperlukan bukanlah sedikit. Jika semua pihak bekerjasama, pastinya ajaran-ajaran sesat ini dapat ditangani dengan segera. Oleh itu, sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.